feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Fin320 Financial Analysis. So ini kita masuk chapter 6. Tajuknya adalah point of indifference, ataupun kita panggil sebagai POI. Okay, so saya akan go through dengan laju sebab benda ni banyak sikit lah. Okay, so kita refer buku teks. Refer buku teks senang sikit sebab banyak, kalau nak buat slide banyak pula nanti. Jadi okay, so kita refer buku teks. So ada dalam muka surat berapa saya lupa, so please check lah dalam chapter 6. Okay, so point of indifference ni sebenarnya kita nak membezakan di antara dua plan lah, dua plan. Yang mana plan tersebut dia berkenaan dengan financing lah, ataupun kita nak cari modal untuk syarikat. So nak cari modal untuk syarikat, kita ada 3 external sources. Saya dah bagi tahu itu. Satu, kita boleh issue saham. Yang kedua, kita boleh issue preferred stock. And then yang ketiga, kita boleh issue debt ataupun hutang lah, ataupun bond, kan. Okay, so bila kita choose nak finance kita punya asset tu melalui 3 benda ni, so dia akan memberi kesan kepada EPS. EPS ni kita panggil sebagai earning per share. Alright, earning per share ni rumus untuk EPS kalau kita refer balik Fin 242 kalau tak silap. So EPS ni kalau nak kira, rumus dia adalah net income bahagi dengan number of share outstanding lah, bilangan saham dalam syarikat. Okay, so tapi kalau kita kembangkan dia lagi, net income bahagi dengan EPS tu, net income bahagi dengan number of share outstanding tu, so net income tu kalau kita kembangkan lagi, dia jadi yang ni rumus kat bawah ni, EBIT tolak interest, okay, kali dengan 1 minus tax tolak dividend untuk preferred share. So yang dalam benda tu adalah net income and then bahagi dengan N ni, number of share outstanding lah, untuk dapatkan EPS. Right. Okay, so saya dekatkan lagi, bagi clear lagi. So kita kadang-kadang kita dalam syarikat kita ada pilihan, nak issue saham ke nak issue hutang. Right, nak ambil modal daripada mana yang paling sesuai. So biasanya bila kita nak buat pilihan tu, kita kena buat point of indifference lah. Okay, so kita ada 2 pilihan kat sini. Kita ada EPS plan 1 dengan EPS plan 2. So EPS kiri dan kanan tu rumus dia sama, cuma dalam tu mungkin dia punya item tu berbeza namanya. Kalau kita pilih untuk isu hutang, maknanya interest akan meningkat. So bila berhutang kena bayar interest, right? Okay, tapi kalau kita pilih nak isu preferred stock, kita kena spend lebih untuk dividen untuk preferred stock. Manakala kalau kita pilih nak isu saham biasa, common stock, number of share akan berubah. So depends on pilihan kita, right? Plan 1 dengan plan 2 tu mungkin pilihan dia berbeza, right? Mungkin pilihan berbeza. Okay, so tengok contoh kat bawah tu. Okay, to illustrate the versatile Berhad with the following capital structure: 300,000 of debt at 10% punya interest, and second 600,000 common stock, par value dia RM10, and then dia tak ada mention preferred stock. The company plans to raise another 300,000. So company ni nak tambah modal sebanyak 300,000. So dia ada 2 pilihan, dia ada plan X dengan plan Y. Okay, yang atas tadi yang 300,000 of debt at 10% and 600,000 common stock ni, yang ni yang sedia ada dalam syarikat. So sekarang dia nak tambah 300,000. Okay, so 300,000 ni nak cari daripada mana? Okay, plan X dia cakap 300,000 tu semuanya issue bond, yang mana bond tu par value dia 1,000, coupon rate dia 12%, yang mana 300,000 tu all the way untuk bond. Manakala untuk plan Y, to issue new common stock at RM25 each, including RM5 underwriting and brokerage fee. Okay, plan Y pula dia cakap nak issue common stock semua 300,000, yang mana stock tu, saham tu RM25 satu, yang mana RM5 untuk brokerage fee, underwriting and brokerage fee. Okay, soalannya, if the firm's marginal tax rate 30%, what is the POI? What is the point of indifference? So kita akan pakai rumus yang ni tadi. Yang ni, yang sebelah kiri ni adalah untuk plan X, manakala yang belah kanan ni untuk plan Y. So depends lah, tapi sesuainya ikut turutan lah, X dengan Y, kan. Okay, so first thing apa kita kena buat? Kita kena calculate 3 benda. Sebabnya 3 benda ni penting untuk kita kira dia punya EPS nanti, kan. Okay, yang pertama kita kena kira interest untuk debt.
Yang kedua, kita kena kira dividen untuk preferred stock. And then yang ketiga, kita kena kira number of common share lah. Alright, so first step, kita calculate yang sedia ada dalam syarikat dulu, current key financial data, sebelum ada penambahan 300,000 tadi kan. Okay, so tadi dalam soalan tadi dia cakap dia ada 300,000 hutang yang sedia ada dalam syarikat kan. So 300,000 hutang yang mana interestnya sebanyak 10%. So berapa interest dia kena bayar yearly? Okay, so 300,000 hutang kali dengan 10% punya interest, so 30,000 setahun dia kena bayar interest. Right. Untuk preferred stock, none. Kenapa none? Sebab dalam soalan tadi yang sedia ada dalam syarikat dia tiada preferred stock. Okey, manakala yang ketiga, number of common share, yang saham yang sedia ada dalam syarikat. Okey, so dia cakap dalam soalan tadi dia ada 600,000 saham yang mana par value dia RM10 satu kan. So 600,000 bahagi RM10, so dia ada 60,000 unit saham. Dia ada dalam syarikat tersebut. Right. Okey, yang tu yang sedia ada dalam syarikat dulu. Okey, step 2 kita calculate expected key financial data for each proposal, yang mana kita kira untuk setiap proposal tadilah kita ada plan X dengan plan Y. Okey, plan X dulu. Okey, plan X tadi dia cakap 300,000 tu semuanya issue debt ataupun bond, right? Okey, interest on debt, so 300,000 kali dengan 12% 300,000 kali dengan 12% terus pun tak apa, so dapat RM36,000. Okey, dalam plan X tiada issue preferred stock, so tiada preferred dividend. Manakala dalam plan X juga tiada isu saham, so number of share none. So ingat dia ni depends on plan tu lah. Okey, untuk plan Y pula, plan Y dia cakap dia nak issue common stock semua 300,000 tu kan. Okey, so interest none, preferred dividend pun none kan. Okey, number of common share 300,000 tu, okey, bahagi dengan par value dia, which is harga dia RM25 tolak dengan flotation cost dia RM5, so dapat 15,000 unit saham. Okay, okay, step yang ketiga kita combine step 1 dengan step 2. Okay, so untuk plan X dulu, interest on debt yang sedia ada dalam syarikat tadi, okay, 30,000 tambah dengan yang plan X punya interest 36,000. So 30 tambah 36, so dapat 66,000. Preferred dividend none. Kenapa? Sebab dalam step 1 tadi none, dalam step 2 pun none. Step 2 plan X pun none. So still none lah. Okay, number of common share dalam step 1 tadi, number of common share 60,000. Dalam step 2 plan X tiada penambahan saham, so stay dengan 60,000 unit saham. Okay, manakala untuk plan Y, interest on debt, interest yang asal dalam step 1 30,000, dalam step 2 plan Y tiada, so stay 30,000. Manakala untuk preferred dividend sama jugalah none, sebab step 1 step 2 dua-dua none. Okay, and then untuk number of common share yang dalam step 1 60,000, dalam step 2 plan Y ada penambahan sebanyak 15,000, so it becomes 75,000 shares, right? Okay, so kita akan pakai data daripada step yang ketiga ni untuk masuk step yang keempat. Alright. Okay, step yang keempat ni kita akan masukkan data tersebut dalam kita punya rumus EPS tadi, kiri dan kanan kan. So untuk sebelah kiri ni untuk plan X, sebelah kanan ni untuk plan Y. Okay, so matlamat kita nak cari apa? Kita nak cari EBIT so EBIT tak perlu masukkan data. Cuma yang lain tu kena masukkan lah based on plan X dengan plan Y. Okay, belah kiri dulu plan X EBIT tolak interest ni 66,000 so dia kecilkan desimal supaya dia dapat muat lah tulisan ni, tapi kita kena tulis penuh 66,000 kali dengan 1 minus tax, so cukai dia bagi tadi 1 tolak 0.3, and then tolak dividend untuk preferred share kosong under plan X. Okay, and then bahagi dengan number of share 60,000 unit, yang ni plan X. Plan Y pun sama juga, EBIT tolak dengan interest untuk plan Y 30,000, 1 minus tax, tolak kosong untuk dividend preferred share, and then divided by 75,000 under plan Y, number of share. Okay, so start daripada sini kita akan selesaikan, dapatkan EBIT equal to berapa So first thing you selesaikan yang ni dulu, 1 minus tax, 1 tolak 0.3 maknanya 0.7, right? 0.7 kali dengan EBIT dapat 0.7 EBIT. 0.7 kali dengan 66,000 dapat 46,200, right? Kosong ni abaikanlah, tak ada kan.
Okay, and then bahagi dengan 60,000. Same goes untuk plan Y So 0.7 EBIT kali dengan 0.7 kali dengan 30 dapat 21,000, right? Bahagi dengan 75,000. Okay, so daripada sini hopefully you dapat tengoklah macam mana dia selesaikan kan. Dia pindah sana pindah sini, and then last kali dia dapat EBIT equal to 210,000. Okay, apa maksud 210,000 ni? 210,000 ni maksud dia kalau kita jangkakan kita punya syarikat, kita punya EBIT untuk syarikat kita ni 210,000, maknanya boleh pakai dua-dua. Plan X pun boleh pakai, plan Y pun boleh pakai. Kalau kita jangkakan EBIT kita 210,000, right? Okay, maknanya kalau EBIT 210,000, plan Y pun dapat EPS yang sama, plan X pun akan dapat EPS yang sama. Okay, proof dia kat bawah ni kita plug in balik 210,000 dalam both punya equation ni kan. Okay, 210,000 EBIT tolak semua, yang ni pun sama juga 210,000 semua, and then bila kira dia akan dapat sama kiri dan kanan. Maknanya kalau EBIT 210,000, EPS kita akan sama. So nak pakai plan X pun boleh, nak pakai plan Y pun boleh, jikalau EBIT equal to 210,000, right? Okay, so 210,000 ni adalah cut off point di antara plan X dengan plan Y. So kalau kita jangkakan EBIT kita less than 210,000, plan mana yang lebih sesuai? Kalau kita jangkakan EBIT kita more than 210,000, plan mana yang sesuai? Okay, so now kita nak prove, okay, kat bawah ni. Okay, so now kita ambil satu contoh yang mana EBIT kurang berbanding 210,000 tadi. So contohnya kita ambil 100,000, right? So bila kita masukkan balik 100,000 dalam kita punya equation, belah kiri dengan belah kanan tu takkan sama so kita tak boleh buat simultaneous equation. So EPS untuk plan X, jika kita masuk EBIT equal to 100,000, so kita dapat EPS kita equal to 39 sen, lebih kurang macam tu lah. Okay, manakala untuk plan Y, kalau kita masukkan 100,000 as EBIT, so kita dapat 65 sen, right? So EPS ni obviously lebih tinggi, lebih bagus lah. So kat sini kita boleh simpulkan apa? Jikalau EBIT less than 210,000, plan Y is better than plan X in term of EPS. So kalau kita jangkakan EBIT kita less than 210,000, maknanya kita kena choose plan Y. Kita choose plan Y. Okay, okay, nak proof lagi, jikalau EBIT more than 210,000, which one is better? So kita try masukkan EBIT equal to 300,000. So kita kira dia punya EPS plan X dengan plan Y. So untuk plan X kita dapat RM2.73, manakala untuk plan Y kita dapat RM2.52. Alright, so kat sini kita boleh prove bahawasanya if EBIT more than 210,000, plan X is better than plan Y. Right? Plan X is better than plan Y. Okay, so yang ni nak proving je lah. So yang ni simple punya calculation lah. Tak ada masalah sangat. So okay, so itu saja daripada saya untuk chapter 6. Suppose you kena lukis graf, boleh tengok graf tu dalam chapter 6. Saya lupa pula letak graf. Suppose kena ada graf. Okay, so graf tu senanglah, lakaran sahaja, tak perlu nak itu saja. So boleh refer buku teks macam mana. So dia ada dua garis bersilang, tempat yang bersilang tu adalah POI di antara plan X dengan plan Y. Okay, so itu saja daripada saya untuk chapter 6, point of indifference. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.